برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib, dan kami bertawakal kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan taun dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, ya Allah, ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Alam, tengok sajalah, jangan buat apa-apa. Alam sistem out totally. Jadi immobilizer out. Langsung semua out. Bateri dah kong habis dah. Kalau boleh tarik, tariklah. Jangan cuba nak hidup-hidupkan. Sebab kalau dia cuba nak hidupkan, dipaksa, dia akan meragam. Walaupun dia hanya tenggelam setengah, bonet depan dah tak nampak dah. Air dah penuh. Jadi ini akan mengakibatkan dia punya program semuanya. Jadi biarkan dia kering, semua air kering, tarik buat dia balik sampai ke workshop. Normally kereta ni dah kira habis lah. Jadi tak boleh, kalau kita paksa dia lagilah habis. Jadi kita perlu dia servis, kita perlu buat balik. Kapek-kapek, kursi-kursi semua kena keluar, kena cuci balik semula. Terpaksa kedai yang buat. Paling baik sebelum kita letakkan kereta kita kena fikirlah kawasan tu rendah ke tinggi. Kalau dah tengok keadaan semua okey, tak ada masalah. Kita boleh letak lah kan. Itu yang terbaik lah. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocek, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum, selamat malam. Jam 9 malam seperti biasa. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Untuk kita dengarkan kupasan pada malam ini tentang isu-isu kekeluargaan. Isu wanita, isu kanak-kanak. Untuk sama-sama kita dengarkan, untuk kita dengar bicara pada malam ini. Anda seperti biasa, siaran kita malam ini boleh dengar dekat radio
dan ikutlah frekuensi anda ataupun atas talian di laman web rasmi menerusi aplikasi telefon pintar pun boleh. Ada macam-macam cara anda boleh dengarkan siaran kami, dan kita juga bersiaran menerusi Facebook Live IKIM FM, dan terbaru kita juga live di YouTube channel. Ikutlah saluran mana yang anda rasa selesa nak guna, Facebook ke YouTube ke, kita bersiaran di kedua-dua platform ini, dan anda boleh interaksi bersama-sama di Facebook komen, di YouTube komen. Kejap lagi saya akan bacakan kedua-dua komen daripada platform itu, insyaAllah. Dan kita seperti biasa malam ini nak berkongsi perkongsian daripada tetamu saya. Kita bawakan Yang Ma'arif Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Haji Mokhtar, Ketua Hakim Syar'i, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, atas talian waktu ini. Assalamualaikum Yang Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bais, sihat kita? okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni ada banyak lagi yang bakal kita bicarakan, dan anda saya nak ajak berinteraksi bersama-sama. Kalau ada sebarang persoalan juga, kita bersama dengan yang bahagia Profesor Datuk Nur Aziz Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak UKM, dan Pesuruhjaya Kanak-Kanak Sohakam. Assalamualaikum Prof. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Minggu ni masih lagi dapat bersama-sama untuk kita dengarkan pelbagai kupasan, pelbagai cerita masyarakat untuk kita dengarkan. Mungkin ada apa orang kata dilema yang dihadapi oleh semua dalam menghadapi suasana hari ini. Ada ketidaktentuan, nak tahu cara nak selesaikan masalah bersama-sama tentang isu kekeluargaan dan rumah tangga. Mungkin silakan anda ajukan soalan 011290040004, itu WhatsApp-nya, ataupun anda boleh ajukan di Facebook dan juga YouTube. Tadi di IG story ikim.my pun saya ada kongsikan soalan kat situ. Kalau anda nak ajukan kat situ pun boleh, kejap lagi saya bacakan. Dan awal ini, sebelum kita nak bersama dengan soalan sahabat-sahabat pendengar, ada satu artikel berita yang Prof. Datuk sempat kongsi dengan saya. Suka sama suka, punca jadi mangsa rogol. Ini dikongsikan dalam akhbar hari ini, yang mana didedahkan oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-Kanak Bukit Aman, Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan berkata, rekod yang diterima sejak 2019 sampai Februari tahun ini, sebanyak 80% kes rogol berlaku disebabkan suka sama suka. Itu antara beritanya hari ini, dan banyak yang bakal kita kupaskan. Dan mungkin Prof. Datuk awal nak kongsikan tentang artikel yang keluar ini, mungkin peringatan lah untuk kita semua, dan apa yang boleh dibuat oleh sahabat-sahabat kita. Waspada ni sentiasa. Sekarang zaman social media, nak kenal orang senang. Silakan Prof. Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, Datuk Naim, dan seterusnya para pendengar dari hati yang saya kasih sekalian. Sebenarnya isu ni memanglah saya sendiri pernah membuat penyelidikan, dan pada tahun 2010 ya, masa saya membuat penyelidikan mengenai hak anak tak sah taraf, dan kemudiannya saya juga membuat penyelidikan mengenai profil belia bermasalah untuk Kementerian Belia Sukan, dan antara anak-anak yang saya temubual juga ada melibatkan kes-kes rogol ini. Jadi bagi saya ini bukan perkara baru, tetapi perkara yang mungkin kita tidak berjaya tangani secara terbaik mungkin ya. Dan apa yang membimbangkan saya daripada data yang diberikan oleh pihak polis ini, dia kata statistik mangsa yang direkodkan bagi tempoh itu mendapati kanak-kanak berusia 13 hingga 15 tahun yang paling tinggi terlibat dengan rogol suka sama suka ni, iaitu 1,604 kes. Yang 16 ke 18 tahun 661 kes, dan kategori umur atas 18 tahun ialah 563 kes. 10 ke 12 ada 178 kes. 6 hingga 9 tahun pun ada. Yang itu rogol, memang bagi saya itu rogol yang memang rogol kanak-kanak. Tetapi yang saya bagi saya, asalkan dia bawah 16 tahun, kerana mengadakan hubungan seksual dengan seorang gadis bawah 16 tahun itu adalah rogol statutory. Dia sama ada dia suka ke dia tak suka ke, pelaku itu yang laki-laki akan tetap boleh didakwa di bawah kanun keseksaan dan boleh membawa hukuman penjara ya sehingga 20 tahun. Jadi
bila disebut bahawa kebanyakan mereka ni terlibat suka sama suka, saya sangat bimbang. Sebab masa saya buat research pun dan bila saya menemukan anak-anak yang hamil luar nikah ini, mereka mengatakan, bila saya tanya kenapa jadi begini, dia akan kata satu dia kata ingin tahu, satu lagi suka-suka, dan banyak yang menjawab bahawa nak menunjukkan cinta. Yang ini pun boleh katakan bahawa salah satu sebabnya ialah mereka ni kononnya bercinta, nak tunjukkan kat mana ketinggian cinta itu, maka mereka menyerahkan diri kepada kekasih. Jadi kemudiannya yang juga membimbangkan ialah sama ada polis sepatutnya, kalau pasangannya itu ni yang kita panggil Romeo Juliet ya, yang perempuannya umur 13, yang lelaki umur 15. Kita pun pening kepala jugalah. Yang perempuan umur 14, lelaki umur 17, 19. Semuanya kanak-kanak dan mereka ini masih lagi di sekolah. Dan itu juga sesuatu yang saya rasa perlu kita ambil perhatian. Jadi sebagai ibu bapa, saya yang boleh saya sebut di sini ialah kita lah sebagai ibu bapa, isu seks luar nikah ini memang telah banyak berlaku dan telah kita pun dapat data-datanya. Tapi yang tindakannya, bagaimana kita nak cuba mengambil bagaimana kita nak selesaikan isu ini, kerana ia melibatkan anak-anak kita. Kita tahu ya, di bawah Dewan Jenayah Syariah, kanak-kanak ini boleh dibawa ke mahkamah kerana melakukan hubungan seks tanpa nikah, zina. Dan itu memang satu dosa besar. Tapi kita nak, bila kita berbual dengan anak-anak ini, bayangkan seorang kanak-kanak umur 13 tahun, dia kata saya tak tahu pun saya boleh mengandung. Yang ini yang saya bimbang. Bila dia kata dia dah buat seks dan dia tak tahu dengan perbuatan hubungan seksual itu dia boleh menjadi hamil. Jadi bagi saya mungkin ya, kita perlukan, kita dah banyak kali sebut mengenai pendidikan seksual ataupun kegiatan reproduktif yang sepatutnya diajar kepada kanak-kanak ini mengikut usia dan mengikut tahap mereka. Tetapi nampaknya ia, walaupun pihak Kementerian Pendidikan kata memang dah ada dalam silibus, tapi nampaknya macam tak memberi kesan. Sebab kanak-kanak yang kita temukan masih mengatakan dia tak tahu apa itu hubungan seksual, kenapa dia boleh jadi sampai mengandung. Dan ada masanya mereka ni menangis ya, bila kita tanya tu, dia kata dia tak tahu. Dia, sampai masa dia dah mengandung 4 bulan pun kadang-kadang cikgu yang nampak perut besar. Mak ayah tak sedar. Minta maaf. Ibu bapa kadang-kadang terlepas pandang sibuknya kita. Mungkin inilah masa PKP ni, mungkinlah sebab dia kat rumah nampaklah anak-anak tu. Tapi masa PKP ni ada pula masalahnya. Kita dapati naiknya data penderaan seksual dalam kalangan keluarga. Kalau kita tengok kes-kes sumbang mahram, dan polis juga memaklumkan pada kita, kes sumbang mahram, kes anak-anak dirogol oleh ahli keluarga itu meningkat pada masa PKP ni. Ya. Dan juga dari segi itu juga kanak-kanak menjadi mangsa walaupun dalam rumah dia sendiri. Itu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Jadi kita nak mendidik anak, ibu bapa itu dulu perlu ada pendidikan yang pengetahuan mengenai kesihatan reproduktif. Sebenarnya dalam Islam ni, dia sebenarnya memang ada pendidikan tu. Cara menjaga diri, menjaga maruah diri, kebersihan diri. Bila anak balik saja, mestilah ayah tu duduk dengan anak lelaki-lelaki, berbual dengan anak lelaki, kamu ni dah balik dan kamu boleh menyebabkan seorang wanita mengandung jika kamu mengadakan hubungan seksual. Dan rancangan-rancangan tu ada. Anak-anak ini mesti nak cakap pada siapa mengapa dia merasa begini, merasa begitu. Sama juga dengan anak perempuan, apabila dia mendapat HIP, dia perlu diterangkan bagaimana dia perlu menjaga diri. Jadi bagi saya, kita tak boleh nak kata macam mak ayah kita dulu, malu nak cerita hal-hal ini kepada anak-anak. Kita bukan nak cerita kepada dia pasal hubungan seksual, tetapi nak cerita kepada dia bahawa sebaik saja dia menjadi balik,
dia adalah seorang yang dewasa dalam sudut Islam itu. Dia menjadi dewasa dari kategori hukum. Dia kena wajib solat, dia wajib puasa. Tetapi dari segi kematangan itu yang kita nak ambil perhatian. Dan anak-anak ini perlu memahami tanggungjawab dia sebagai seorang dewasa Islam, dan kemudiannya bagaimana dia boleh mengawal diri dia. Kita selalu sebut sekarang ni dah bulan Syakban, kita nak Ramadan. Kita kat Malaysia ni, saya tak tengok dalam 3-4 tahun ni, memang ada orang puasa sampai 3 bulan. Rajab, Syakban, Ramadan adalah dikeluarkan dalam hadisnya dan sebagainya. Tetapi kita sepatutnya menggalakkan anak kita daripada usia dia nak jadi balik itu berpuasa Isnin Khamis. Bagi saya itu adalah sebab dia kata puasa itu mengawal nafsu dan dia boleh mengawal diri kita. Jadi bagi saya, kita semua ada nafsu, kita ada hormon dalam badan kita, dan bagaimana kita mempunyai perkara-perkara ini dalam fikiran kita. Jadi sebagai ibu bapa kita yang dah melalui proses itu, kalau dulu kita tak tahu sebab mak ayah kita tak cerita, kita perlu bercerita kepada anak kita. Sebab anak kita ni zaman maklumat, dia ujung jari. Library dia nama dia Google. So kadang-kadang dia Google, dia dapatlah maklumat yang tak berapa betul. Dan kemudiannya kita pula tidak dapat membantu anak itu untuk mengawal diri dia. Jadi saya merasakan bahawa semua orang ada hak dia masing-masing, termasuk anak-anak kita ni. Jadi kita perlu pada hari ini merasa bimbang kenapa datang umur 13-15 tahun itu sangat tinggi. Dan macam mana kita nak memperkukuhkan institusi keluarga supaya perkara-perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Kadang-kadang dia berakhir dengan hamil. Yang itulah yang akhirnya mak ayah ni nak tutup malu, pergi mohon kat mahkamah syariah, pergi jumpa Datuk Naim minta nak kahwinkan anak. Bayangkan umur 13 tahun kahwin dengan 16 tahun. Dua-dua tak patut di sekolah. Siapa nak beli makan minum anak ini? Dan mereka ini bagi saya patutnya meneruskan pelajaran dan melalui proses perbuatan itu telah berlaku. Ia memang berdosa. Tetapi tidakkah ibu bapa juga bertanggungjawab kalau tidak memberi maklumat yang cukup dan memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak supaya dia tidak terjebak seperti sedemikian. Jadi saya rasa perkahwinan kanak-kanak itu bukan jawapan kepada perbuatan hubungan seksual luar nikah ini dalam usia. Perlu melihatnya lebih dalam lagi dan cuba cari bagaimana kita nak menyelesaikan isu hubungan seks luar nikah ini yang bagi saya sangat tinggi dalam kalangan anak-anak kita. Terima kasih Prof. Datuk. Awal ini tentang isu kes rogol di kalangan kanak-kanak ini dan ada sahabat kita berkongsi respon, katanya isu ini berat. Anak-anak kebanyakan tak tahu hukum. Faktor ibu bapa terlalu bertungkus lumus kerja. Didoakan agar anak-anak mohon agar Allah menolong anak-anak ini, katanya. Dan kita nak tanya jugalah dengan Yang Ma'arif. Kita tak nak macam Prof. Datuk sebut tadi, bila hujung natijahnya anak-anak ini dah terlanjur, dah mengandung anak luar nikah dan sebagainya, akhirnya dikahwinkan dalam usia yang sangat muda. Kita tak nak membawa kepada natijah sebegitu sebelum kita fikirkan macam nak selesaikan masalahnya dulu. Adakah ibu ayah dalam kesibukan hari ini, kadang semua orang tak tahu nak serahkan tanggungjawab. Dulu selalu menyalahkan guru di sekolah, tak didik betul, tak indu, tak ini. Tapi sekarang bila dekat rumah masing-masing, perkara ini jadi lagi. Nak salahkan siapa? Tanggungjawab tu perlu letakkan kepada siapa pula sekarang ini? Yang Ma'arif, mungkin institusi keluarga kita macam mana kita nak kukuhkan hari ini supaya benda-benda macam ni tak berlaku lagi? Terima kasih Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prof. Datuk Nur Razia, para pendengar program Dari Hati dan juga di FB. Allah SWT sebut Faiz dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara
diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bahan api neraka. Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini, sudah tentu Allah SWT telah memberikan keutamaan yang jelas, Faiz, dalam pembentukan institusi keluarga yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT. Apa yang kita bincangkan selalu dalam program Dari Hati ini untuk melahirkan keluarga yang ada ketenangan, sakinah, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat. Dan atas dasar tersebutlah, Faiz, bila mana Allah SWT memberikan keutamaan kepada pembentukan satu keluarga, institusi keluarga, sebab institusi keluarga inilah yang kemudiannya akan membentuk satu masyarakat yang cemerlang. Dan daripada masyarakat yang cemerlang tadi itu akan terbentuklah negara yang terbilang. Jadi di situ tuan dan puan, kita lihat bagaimana Allah SWT telah mengajar kita di dalam Al-Quran dan mengarahkan kita khususnya kepada pemimpin keluarga lah, Faiz. Kita tengok dalam konteks ini bapa memainkan peranan yang penting sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut untuk memastikan setiap individu dalam keluarga tersebut mengambil pendekatan untuk merapatkan diri kepada hubungan dengan Allah SWT dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi sebab tu Allah gunakan perkataan mengarahkan ku anfusakum, maknanya peliharalah diri kamu, bermula daripada diri kamu dan juga ahli keluarga kamu, isteri dan juga anak-anak daripada api neraka. Allah SWT sebut lain, wala tulku biaidikum ila tahluka, janganlah kamu lontar ataupun campakkan diri kamu ke lembah kehinaan, ke jurang, kerosakan dan sebagainya. Maka dalam konteks inilah, Faiz, pada saya setiap ahli dalam keluarga tadi tu, termasuk khususnya kepada pemimpin keluarga tadi tu, suami dan juga bapa, untuk memainkan peranan yang penting dalam memelihara kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan keluarga tadi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita fahamlah dalam konteks ni kan, Faiz, masing-masing sibuk. Saya sendiri mungkin Datuk Azia, dan kita semua terlibat dengan tugasan masing-masing. Tetapi dalam masa yang sama, kesibukan kita itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita perhatikan, Faiz, anak-anak kita, bagaimana pengajian diorang, bagaimana pergaulan diorang, dan sebagainya. Sebab ini adalah satu arahan daripada Allah SWT. Mana kita tidak boleh melepaskan, Faiz, tanggungjawab kita tadi itu yang telah diamanahkan oleh Allah SWT untuk kita bina. Dan dalam konteks yang sama, Faiz, ayat yang kita baca, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bekerjasama ke arah makruf, ke arah kebaikan, dan jangan sekali-kali bekerjasama ke arah keburukan. Maka dalam konteks inilah dan dalam keadaan seperti mana yang Prof Datuk Azia ulaskan tadi, berlaku hubungan antara kanak-kanak tadi itu yang membawa kepada perbuatan yang telanjur dan sebagainya yang tak diterima dalam agama kita. Maka dalam konteks inilah atas dasar kerjasama dan nak memastikan supaya tidak berlaku perbuatan-perbuatan yang membawa kepada perbuatan tersebut, maka Islam amat menekankan kepada setiap seorang daripada kita memainkan peranan yang penting untuk saling ingat, mengingati di antara satu sama lain. Maka dalam konteks ini juga, Faiz, Prof Azia, kalau kita tengok program Dari Hati yang diadakan saban tahun, tidak lain dan tidak bukan ialah usaha kita, Faiz, untuk saling ingat, mengingati di antara satu sama lain, memaklumkan. Contohnya kita mulakan program Dari Hati pada malam ini dengan Prof Datuk Azia bawa isu berkaitan tentang
hakikat yang berlaku dalam masyarakat tadi. Maka kita perlu berusaha. Maka masa kan Faiz, yang Faiz sebut tadi tu untuk blame game, untuk menyalahkan antara satu sama lain itu patutnya dihentikan. Setiap seorang daripada kita, kalau itulah yang berlaku di kalangan kanak-kanak, maka seluruh masyarakat, khususnya mereka-mereka yang dewasa, pemimpin keluarga, bapa itu terutamanya suami dan juga masyarakat yang ada jiran-jiran sebelah perlu memainkan peranan yang penting. Sebab kalau katakan masing-masing kan Faiz tidak ada semangat untuk nasihat, menasihati, melihat kalau katakan jiran sebelah, dan dalam masa yang sama juga kita orang Melayu, kita orang Islam ni sepatutnya kita bersedia untuk menerima teguran demi kebaikan. Jadi dalam usaha bersama ni untuk memastikan supaya gejala-gejala negatif yang kita bincangkan awal dalam program Dari Hati ni untuk kita dapat elakkan daripada berlaku kan, dan kita pastikan supaya tidak berlaku. Jumlah yang Datuk Azia sebut tadi itu terlampau tinggi. Sungguh? Jadi ini satu pandemik juga ni, yang masalah yang besar, yang mana dia memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak berlaku. So kesimpulannya Faiz, saya nampak ni, mana setiap seorang khususnya kepada pemimpin keluarga, bapa dan suami tadi itu, untuk memainkan peranan yang penting dan melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kita kena ingat Faiz, Nabi SAW menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seorang daripada kita ini, tuan-tuan dan puan, adalah pemimpin yang diberikan tanggungjawab dan amanah, dan setiap seorang daripada kita ini perlu melaksanakan amanah dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Maknanya tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh beranggapan kalau berlaku sesuatu itu kita ketepikan sahaja sebab yang ini tidak ada, is not of my concern. Nabi SAW menyebut laisa minna man la yahtam bi amril muslimin. Bukan di kalangan kami mereka-mereka yang tidak mengambil berat tentang permasalahan di kalangan orang-orang Islam. So, jadi maknanya setiap seorang daripada kita perlu memainkan peranan untuk address isu yang sedia ada ini, dan bila tanggungjawab itu kita laksanakan, barulah insya-Allah Faiz kita akan dapat pastikan pembentukan institusi keluarga yang diredai oleh Allah SWT, yang kemudian membentuk masyarakat yang cemerlang dan kemudian membina negara Malaysia yang terbilang, insya-Allah. Terima kasih Ahmad Arif atas perkongsian tersebut, dan insya-Allah banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Selepas ini ada satu lagi laporan akhbar yang berlaku kesnya hari ini. Sedih jugalah kita dengarkan, kita membaca tembak anak sebelum bunuh diri. Kejap lagi kita minta penjelasan bersama dengan Prof Datuk. Dan juga ada satu lagi artikel sebelum ini yang mana isteri diugut tak dibenarkan jumpa anak. Kita nak dengarkan juga penjelasan oleh Ahmad Arif. Adakah perkara-perkara ini mengganggu pembesaran anak-anak? Adakah perkara ini wajar, perlu, ataupun macam mana kita nak atasi suasana ini dalam tuntutan hak jagaan anak ni? Kejap lagi lah kita nak dengarkan. Dan macam tajuk kita malam ni menjurus pada anak pula ya. InsyaAllah apa pun soalan anda, tak kira lah menjurus pada anak-anak ataupun tidak, nak dikongsikan tentang isu-isu kekeluargaan rumah tangga, silakan. Cuma ini antara perkara yang kita nak bincangkan, nak jadi highlight kita kali ini tentang isu ini. Kita nak anak-anak kita dalam suasana mereka pun rasa dah tak selamat pun sekarang ni sebab pandemik COVID-19 ni berada di sekeliling mereka tanpa mereka tahu pun adakah mereka terdedah bahaya atau tidak. Macam hari ini semalam dikongsikan oleh Tan Sri Nur Hisham sendiri, 41 kluster membabitkan institusi pendidikan. Jadi itu antara perkara yang membimbangkan mereka. Tambah lagi dengan isu-isu sebegini, kes rogol, kes dera kanak-kanak kan, mereka tidak dibenarkan untuk berjumpa ibu mahupun ayah disebabkan berlakunya keruntuhan institusi keluargaan. Kejap lagi kita nak kongsikan tentang isu ini. Jadi anda kalau ada soalan-soalan nak kemukakan, WhatsApp 011 2904 juga di Facebook dan YouTube kami. Kejap lagi kita bersama mereka. Dengarkan Istighfar dengan Saujana. أستغفر الله رب البرايا أستغفر
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, 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 Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatkanlah ijtihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini bersiaran bersama-sama dalam segmen Dari Hati. Untuk kita dengarkan Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Perkongsian kita malam ini bersama dengan Yang Ma'arif, Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Haji Mukhtar, Ketua Hakim Syari'i kita bersama-sama, Ketua Pengarah Jawatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga bersama dengan Prof. Datuk Nur Aziz Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak UKM, Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Sebelum kita dengarkan perkongsian tentang isteri diugut tak dibenarkan jumpa anak, ini artikel Februari hari itu, dan saya nak tanya dengan Prof. Datuk lah satu lagi kebimbangan hari ini, yang mana kita dengarkan perkongsian berita tentang tembak anak sebelum membunuh diri. Ini seorang anggota polis. Prof. Datuk mungkin nak kongsikan, tak tahu di mana satu nilai kemanusiaan dalam diri rakyat Malaysia hari ini bagaimana, tak tahu ke mana hilangnya dah. Sehingga sebelum ni kita dah bicarakan bunuh isteri, tembak isteri, tetak isteri, ini pula bunuh anak dan akhirnya bunuh diri sendiri. Saya tak tahu adakah ianya berpunca daripada tekanan emosi dan sebagainya. Mungkin Prof. Datuk nak kongsikan perkara ini, nak peringat kita semualah. Sebenarnya macam-macam nampaknya berlaku masa kita dalam perintah pergerakan, kawalan pergerakan, PKP, PKPB, PKP, ada juga PKPT. Jadi daripada Mac 2020 sampai Mac 2020 baru ni dah setahun dah. Ni dah bulan nak masuk April. Ya. Dan kita masih lagi di negeri-negeri tertentu masih PKPB, ada yang dah PKPP. Jadi
tak dapat dinafikan lah ya. Sebenarnya bila kita berada dalam keadaan yang tak pernah kita lalui dulu. Saya ingat masa PKP kita bersiaran melalui atas talian dan kita hari-hari sebut setiap kali kita bersiaran kita ingatkan supaya semua orang banyak-banyak bersabar kerana ni perkara yang belum pernah kita lalui. Kalau kita dengar sajalah dalam sejarah 13 Mei ada perintah berkurung dan sebagainya. Sekarang ni pun kita dalam perintah darurat, tetapi kita tak adalah perintah berkurung kecuali tempat-tempat tertentu yang lockdown, yang kadang-kadang ditutup 2 minggu, tak boleh keluar dan sebagainya tu. Jadi memang keadaan itu menyebabkan kita tertekan emosi. Dan bagi saya perkara-perkara ini berlaku sebab keganasan rumah tangga tu memang banyak kesnya memang berlaku, dan kita juga tahu daripada data polis kebanyakan kes keganasan rumah tangga yang bunuh isteri dan sebagainya majoritinya terlibat sama ada dengan alkohol, dadah dan juga isu-isu keuangan keuangan rumah tangga. Jadi masa pandemik COVID-19 ni, bila kita ada perintah PKP, kita tahu ramai orang kehilangan kerja, ramai orang tak ada duit, walaupun kita tahu kerajaan kita sangat berterima kasih, kerajaan bagi macam-macam package ya. Tetapi kita tahu juga daripada data yang dibuat, yang kita ambil, ya, bantuan yang diberikan daripada sama ada zakat ke bantuan prihatin dan sebagainya itu kadang-kadang hanya sehingga dia menambah 80, dia menjadikan 18% pendapatan keluarga. So maknanya kalau pendapatan keluarga tu 100%, kita tambah 18% je. So yang lebih tu nak cari kat mana? Kalau dia kehilangan kerja. Dan itu saya rasa menyebabkan ada ahli keluarga yang akan rasa sangat tertekan, tak tahu mana nak mengawal emosi dan sebagainya. Sebab tu berlaku banyak penderaan kanak-kanak, penderaan isteri ya. Dan Kementerian Wanita juga mengakui masa PKP sangat tinggi kes keganasan rumah tangga. Mereka mengeluarkan 15 emergency protection order, perintah perlindungan emergency ya, yang dikeluarkan oleh JKM sampai 15. Walhan ya, pada tahun 2019 satu dia dikeluarkan. So itu biasanya lah ya, masa kita membuat perbincangan. Jadi dan yang makrif juga kalau ikut data JKSM tingginya statistik perceraian pada masa PKP. Jadi saya rasa saya sangat sedih lah bila kita tengok kes terutamanya ni melibatkan kanak-kanak yang jadi mangsa ya. Dan kita tak tahu apa masalah dia. Kita mungkin itu polis siasat lah apa yang berlaku, dan kita kadang-kadang bersyukur kepada Allah kerana walaupun kita diduga dengan berbagai-bagai perkara ya dalam kehidupan kita, semua orang diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam dugaan itu kita tak masih lagi bersyukur. Kerana kita bersyukur kenapa? Kerana kita masih sihat, kita ada keluarga kita bersama kita. Dan bagi saya konsep bersyukur itu sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, dan juga konsep sentiasa merasakan bahawa ada orang lain lebih teruk daripada aku. Kalau kita rasa kita insya-Allah akan lebih merasa nikmat yang Allah berikan dalam keadaan yang sangat terdesak. Kita masih ada banyak nikmat. Jadi saya selalu ingatkan diri saya, keluarga saya dan juga tuan-tuan yang mendengar ya, kita semua apapun tidak ada satu masalah yang tak ada penyelesaian ni. Dan dia perlu mencari penyelesaian. Kita program ni dah lama dah cuba menyelesaikan masalah keluarga. Telefon kita tak apa, masuk dalam mesej tu kita mungkin boleh beri bantuan, menerangkan kat mana dia boleh minta bantuan kalau dia sangat buntu. Misalnya saya tak dapat nafikan lah kalau kadang terpaksa pinjam ahlong kalau duit tak ada. Dan itu ahlong ni pula kita tahu, kita memang kata janganlah pinjam duit kepada mereka sebab akhirnya dia akan cari kita dan keluarga kita. Jadi ini kadang-kadang kita tak tahu apa punca, dan kita berharap lah dan berdoa semua yang mengalami masalah, carilah orang yang boleh diceritakan masalah
dan dengan bercerita itu kita mungkin boleh dapat cari penyelesaian, kita boleh bantu. Dan saya rasa jangan Kementerian Wanita ada yang 1599 tu telefon, ada kaunselor, kalau tak ada makanan dia boleh letak makanan dan sebagainya. Yang pentingnya kita juga ada semua pusat-pusat zakat, Baitul Mal di negeri bagi orang Islam itu. Saya rasa telefon yang mereka minta bantuan. Inilah masanya yang saya rasa kita perlu beri bantuan sebaik mungkin supaya perkara-perkara yang tak diingat ini itu berlaku. Saya terima kasih Prof. Datuk. Tadi kita sebut tentang isu keganasan penjeraan terhadap kanak-kanak, dan kita nak berbalik kepada isu penjeraan terhadap isteri. Yang Ma'arif, setengah orang nampak bila ada cedera fizikal baru dia pergi laporkan kepada polis, baru pergi rujuk kepada mahkamah, dia dah dipukul dan sebagainya. Tapi setengah orang terlupa ada juga isu yang disebut menjejaskan kesihatan emosi, menjejaskan kesihatan mental mereka. Akhirnya jadi kesihatan mental mereka terjejaslah sebab dicaci kan, dikeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya oleh suami. Ada juga yang macam saya sebut tadi, diugut, tidak dibenarkan untuk jumpa anak. Itu juga satu penderaan emosi kepada seorang ibu, tak dapat berjumpa dengan anaknya sendiri. Macam mana yang Ma'arif, adakah perlu kita beri lagi kesedaran kepada semua orang bahawa penderaan bukan semata-mata fizikal, emosi juga cedera, boleh kita ambil tindakan terhadap penderaan emosi ini, yang Ma'arif? Terima kasih Faiz. Betul lah tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat kan Faiz, dalam masyarakat kita ni, khususnya di kalangan isteri-isteri lah, sebab tu saya rasa program Dari Hati ni kita adakan, dan saya dan Prof. Datuk Aziah kita hadir ni untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan salah faham Faiz. Dan dalam sebab tu saya sebutkan dalam apa yang Allah SWT dalam Al-Quran menyebut tentang ada perbezaan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang, maknanya adakah isteri-isteri yang ada ilmu pengetahuan berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan ini sama sahaja dengan isteri-isteri yang tidak mengetahui? Itu yang Allah SWT sebut. Dan kita tahu tuan-tuan dan puan, bahawa Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk menurunkan apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip umum Faiz. Maknanya dalam ayat yang saya bacakan tadi itu, Allah SWT telah menyebut kepada Rasulullah, adakah perbezaan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Maka dalam konteks inilah Faiz, kita program Dari Hati ini dan banyak legal literacy yang kita buat, tidak lain dan tidak bukan ialah kita nak lahirkan masyarakat yang berilmu. Maknanya kalau katakan masyarakat itu berilmu Faiz, maka dia ada satu kekuatan untuk menegakkan keadilan. Dia ada kekuatan untuk bangunkan diri dan mendapat nikmat kejadian Allah SWT. Sebab Faiz, Allah dah jadikan manusia ni Faiz, kita tahu dalam Allah sebut kata khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Maknanya seorang isteri yang dijadikan oleh Allah SWT Faiz, dijadikan dalam bentuk yang terbaik. Manusia yang terbaik yang Allah angkat darajat seorang wanita tadi dan seorang isteri. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, dalam isu penderaan ini Faiz, antara salah faham di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan isteri-isteri yang melalui, yang didera oleh suami-suami mereka. Kalau dulu kan Faiz, saya pernah sebut penderaan fizikal ini pun Faiz kadang-kadang pun tidak difahami. Kan ada isteri yang didera secara fizikal, tetapi tidak tahu bahawa dengan penderaan tersebut dia boleh mendapatkan satu perintah yang disebut sebagai fasa untuk membebaskan diri dia
daripada kezaliman dan penderaan suami tadi. Sebab seorang isteri tadi tu Faiz, dia berhak untuk mendapat kebahagiaan. Dia berhak untuk mendapat ketenangan, mendapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Setiap juzuk badan yang Allah SWT jadikan tersebut perlu dipelihara dengan baik. Sebab ini adalah amanah daripada Allah SWT. Maka seorang isteri yang telah diberikan amanah untuk oleh Allah SWT dengan kejadian yang terbaik, maka sudah tentu dia perlu pelihara dengan sebaik-baiknya. Tetapi kan Faiz, kalau katakan isteri tadi tu tidak mengetahui tentang hak dia untuk mendapatkan untuk seorang suami tadi tu tidak mendera dia. Kalau tadi kita tengok daripada sudut fizikal Faiz, itu pun kalau dulu orang tak faham pun bahawa penderaan fizikal ini memberikan hak kepada isteri tadi untuk memohon taklik ataupun fasakh supaya dia dibebaskan daripada perbuatan suami yang zalim tadi itu dengan penderaan. Maka setelah mereka ni faham tentang penderaan fizikal Faiz, mereka tak tahu juga, ada setengah-setengah isteri yang tidak tahu bahawa akal fikiran ini, emosi ini adalah juga sebahagian daripada nikmat kejadian yang Allah SWT berikan. Tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap dengan Faiz tentang maqasid syar'iyyah, objektif undang-undang syariah itu, antara lain ialah hifzul akal, iaitu pemeliharaan akal. Dalam konteks ini kan Faiz, seorang isteri dia berhak dan bertanggungjawab untuk memelihara akal fikiran, emosi yang Allah SWT berikan kepada dia. Maka kalau katakan akal fikiran, emosi yang Allah SWT berikan kepada seorang isteri itu terganggu disebabkan penderaan-penderaan yang dilakukan oleh suami tadi. Contohnya macam yang Faiz sebut tadi. Suami yang menggunakan perkataan-perkataan lucah terhadap isteri. Suami yang menggunakan perkataan-perkataan yang menghina maruah isteri tadi itu. Yang ini adalah merupakan satu penderaan yang bukan berbentuk fizikal. Faiz sebut tadi kan, suami tak pukul. Suami bagi nafkah. Tapi suami tadi setiap kali bagi nafkah, dia gunakan perkataan, kau ni perempuan sunda lah, tak guna, baik matilah, apa lebih baik menyusahkan apa semua. Jadi perkataan-perkataan itu tidak selayaknya Faiz dikenakan ataupun dilemparkan kepada seorang isteri. Maka sudah tentu isteri tadi tu Faiz, sebagai seorang yang diberikan akal fikiran, maka sudah tentu bila didera dengan perkataan-perkataan yang menghina, humiliating words tadi tu, sudah tentu dia akan karamah insaniyah ataupun kemuliaan kemanusiaan yang Allah jadikan sebaik-baik manusia tadi tu kan Faiz, dia akan jatuh moral dia sebagai seorang isteri dan sebagai seorang wanita. Maka persoalan dia kan Faiz, adakah penderaan yang berlaku tadi tu diterima dalam Islam? Jawapannya tidak. Saya dah bacakan ayat tadi dengan Faiz. Allah SWT, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campak diri kamu wahai isteri-isteri ke lembah kehinaan dan ke lembah kehancuran. Membiarkan emosi tadi itu terganggu. Daya intelek, akal fikiran yang Allah arahkan kita supaya kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang isteri, kita perlu pelihara dan kita perlu put a stop sekiranya berlaku kezaliman dan penderaan yang sebegitu rupa. Begitu juga contoh yang Faiz beri tadi tu tentang ugutan. Tak boleh bertemu dengan anak. Selain daripada itu Faiz, ugutan untuk isytiharkan isteri tadi tu sebagai isteri yang nusyus. Sebabkan contohnya suami itu dia nak ambil duit daripada isteri, gaji dia tiap-tiap bulan, tiba satu masa isteri itu tak bagi, kemudian dia kata, kau ni isteri yang nusyus. Yang itu pun dalam bentuk ugutan. Perempuan tu, yang ni yang saya sebutkan tadi, salah faham yang kita perlu ketengahkan dan kita perjelaskan. Sebab kalau isteri tadi tu Faiz, dia tahu bahawa berlaku penderaan, contoh-contoh penderaan yang berbentuk emosi. Suami tak pukul, tapi berlaku ugutan, berlaku halangan daripada bertemu dengan anak dan sebagainya. Halau isteri tadi tu keluar rumah, tak bagi bertemu dengan anak. Jadi yang ini semua adalah bentuk-bentuk penderaan.
Nabi SAW sebut la darara wa la dirara fil Islam. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada perbuatan yang memudaratkan di dalam Islam. Kalau berlaku penderaan, kalau berlaku kemudaratan kepada isteri yang dilakukan oleh suami tadi, sama ada yang berbentuk fizikal ataupun yang berbentuk emosi, dengan contoh-contoh yang saya telah berikan tadi itu, apa yang perlu isteri tadi itu buat? Pengetahuan dia tentang hak. Maknanya dalam akta ataupun enactment undang-undang keluarga Islam di negara kita ini, bagi menjamin keharmonian keluarga, bagi menjamin hak pembangunan intelek, fikiran, emosi seorang salah satu daripada unit keluarga tadi yang dikenali sebagai isteri ataupun anak, maka Islam dan undang-undang memberikan hak yang begitu jelas di dalam undang-undang tadi itu, Faiz. Sama ada isteri tadi itu mohon daripada mahkamah untuk mendapatkan perintah injunksi daripada perbuatan suami tadi, ataupun kalau penderaan itu terlalu berlaku begitu konsisten oleh pihak suami tadi itu dengan perkataan-perkataan yang menghina isteri tadi, tak bagi anak tak bagi bertemu dengan anak, buat ugutan-ugutan yang mungkin tak berbentuk fizikal, maka undang-undang memberikan hak kepada puan-puan untuk kemukakan permohonan di mahkamah-mahkamah syariah untuk memberhentikan perbuatan penderaan emosi tersebut. Dan kita ada peruntukan Seksyen 50, Faiz, contohnya perceraian secara taklid. Kemudian kita ada peruntukan Seksyen 53/1H khusus berkaitan tentang isu darar penderaan tadi itu. Dan kita di mahkamah-mahkamah syariah memang telah diputuskan sama ada di peringkat mahkamah rendah ataupun sehingga ke mahkamah rayuan, memang telah diputuskan bahawa penderaan emosi ini adalah sebahagian daripada bentuk penderaan yang perlu dihentikan kezaliman ini, dan dia memberikan hak kepada isteri tadi itu untuk tampil ke depan menuntut keadilan supaya dia mendapatkan kebebasan daripada suami tadi. Nabi SAW sebut unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantu saudara kamu sama ada yang menzalimi dan yang dizalimi. Bagaimana seorang isteri bantu suami dia yang menzalimi tadi, yang melakukan penderaan secara fizikal maupun penderaan secara emosi, ialah dengan membawa kepada perhatian pihak berautoriti dalam konteks ini adalah mahkamah syariah untuk didapatkan keadilan tadi. Faiz, saya sebut Faiz selalu dalam Quran Allah SWT, kita jangan tu dalam Yasin, surah Yasin yang kita selalu baca, kemudian dalam ayat Al-Quran, Faiz, Allah disebut digambarkan di padang di hari kemudian, manusia ni akan bertanya kepada julud ataupun dia punya kulit ni, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antakana Allahu alladhi antaka kull syai. Mereka ni berkata, Faiz, kalau contohnya seorang isteri yang mengatakan dia didera secara emosi dan secara fizikal, kenapa bila berhadapan dengan Allah SWT, dia tengok juzuk dalam badan dia, akal yang Allah berikan, tiba-tiba mendakwa dia pada hari kiamat nanti. Kenapa mendakwa dia? Sebab kan Allah sebut antakanallahu allazi antakakul. Allah SWT telah berikan kuasa kepada kulit ini. Kalau kata penderaan secara fizikal, Allah beri kuasa kepada akal, emosi ini untuk bercakap antakanallah. Ini apa yang berlaku pada hari akhirat, bahawa setiap juzuk yang Allah jadikan pada seorang wanita tadi itu, kalau dia tidak mengambil sebarang pendekatan dan pendirian untuk menuntut hak yang ada, yang diperuntukkan dalam Islam tadi itu bagi memberhentikan perbuatan zalim yang dilakukan tadi itu, maka seorang isteri tadi tu, Faiz, dia kena ingat bahawa setiap juzuk tadi tu akan menjadi pendakwa kepada mereka pada hari kiamat tadi. Kenapa tak dibuat sesuatu? Adakah Islam tidak berikan hak kepada dia? Islam telah memberikan hak dan keadilan kepada seorang isteri tadi, cuma dia kena bertindak. Untuk dia bertindak, Faiz, tu yang saya katakan tadi, ilmu pengetahuan tadi tu memainkan peranan yang penting. Hadiran saya dan juga Peranan Datuk Aziah pada setiap Jumaat malam ni ialah untuk memberikan pencerahan dan penjelasan, memberikan kekuatan, kalau dalam konteks ini wanita dan isteri, untuk empowering, memberikan kekuasaan kepada dia melalui
pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan tu Faiz, dia akan bertindak dengan cara yang betul untuk menegakkan keadilan. Terima kasih Yang Ma'arif. Itu dia antara perkongsian kita. Nak cakapnya negara kita ni ada undang-undang. Kan? Jadi setiap perkara kalau berlaku tak kena pada tempatnya, canggunglah orang kata, ada undang-undang yang membela semua orang. InsyaAllah. Dan bercakap tentang undang-undang ni, adalah sahabat kita tanya. Ni kejap lagi lah kita nak, tapi saya bagi hint dulu untuk soalan ini. Dia tanya, adakah dikatakan anak derhaka pula bila anak yang ambil tindakan untuk laporkan penderaan atau kezaliman oleh bapa dia sendiri? Kita nak tanya Ahmad Arif tentang ini, dan kita nak tanya Prof Datuk, apa anak-anak ni boleh buat kalau ada dia rasa macam tak kena dalam keluarga dia, nak dilaporkan ke manalah kena tujukan. Kadang anak tak tahu sebab dia rasa ibu dan ayah lah orang yang paling dia percaya, tapi kepercayaan itu dikhianati oleh mereka. Jadi kat mana nak tuju? Kejap lagi lah kita dengarkan. Nak rehat sekejap, kembali selepas ini dalam Dari Hati. Anda boleh terus bersama-sama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ayo kita laksanakan cinta demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Hari ini saya nak kongsikan kenapa anda perlu perbaharui insurans dan cukai jalan dengan portal otek.my. otek.my. otek.my memperkasakan insurans patuh syariah. otek.my telus. otek.my adalah portal pertama di Malaysia yang paparkan semua harga takaful kenderaan untuk anda pilih serta menawarkan diskaun dan ribat tunai. Ada bengkel panel takaful di seluruh negara dengan bantuan kecemasan 24 jam walaupun rosak di rumah. Mudah. Selesai perbaharui insurans, cukai jalan pun dihantar ke rumah. otek.my. Mudah dan murah. Klik-klik-klik, rotek sampai rumah. Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan tidak dilihat dari sudut kuasa, yakni siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Sebaliknya, kedua-dua jantina ini saling melengkapi dari segi peranannya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing di muka bumi ini. Hubungan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini adalah satu sunnatullah, dan muzakarah pakar kali ini akan melihat bagaimana sunnatullah ini diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita serta potensinya untuk memakmurkan masyarakat dan negara. Muzakarah pakar ini akan membincangkan bagaimana peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini diterjemahkan dalam undang-undang serta dasar-dasar negara, dan potensi peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan dalam memakmurkan institusi keluarga serta meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Sertai perjalanan webinar Muzakarah Pakar, peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita menatijahkan kemakmuran, yang akan diadakan pada 9 April 2021 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi urus setiap program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Sedapnya susu Wildan. Segarnya susu Wildan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166019-965-31660 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku fiqh dan perubatan awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Negeri Sembilan 102.7. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Bersama dengan saya Faiz Haji Osman waktu ini untuk kita dengarkan bicara kita bersama-sama, perkongsian untuk dari hati malam ini bersama dengan dua orang tamu kita. Dah banyak kita dengarkan bicaranya bersama dengan Yang Ma'arif Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Haji Mokhtar, Ketua Hakim Syar'i, Ketua Pengarah Jawatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga bersama dengan Yang Bahagia Profesor Datuk Nur Aziz Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak UKM, dan juga Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam bersama-sama dengan kita waktu ini. Dan tadi saya tinggalkan dengan beberapa satu perkongsian sahabat pendengar kita. Tapi sebelum kita nak bersama dengan ada komen, ada yang berkongsi di IG story ikim.my. Ini tentang penderaan mental abuse dengan mentua kerana menantu yang muda. Suami tak pertahankan isteri daripada ibunya. Itu je dia kongsi. Dia tak cakap pun penderaannya bagaimana antara menantu dan juga mentuanya. Mungkin Prof Datuk lah sering dipesan. Tapi kali ni sebab puasa tak boleh pergi ziarah-ziarah lagi, tak ada lagi, tak rentas negeri pun semua tak boleh lagi. Jadi mungkin tak berlakulah benda-benda macam ni kali ni. Tak tahulah Prof Datuk. Ya, itu perkara biasa tu. Saya rasa memang asam garam kehidupan ini kita kena ingatkan sebagai saya pun mak mertua, ya, ibu mertua ni janganlah jadi filem Piramli tu, ibu mertua ku sedih saya kan. Jadi kita sebab itulah Piramli buat cerita ibu mertua. Jadi saya rasa kita perlu keluar daripada cara pemikiran sedemikian. Saya rasa hari ini ramailah ibu mertua yang moden, yang sangat menyayangi menantu. Tapi tak dinafikan juga masih ada lagi ibu-ibu mertua yang kadang-kadang dia mungkin tak perasan apa yang dia buat. Kerana kita kalau dengan anak kita komen, dia mungkin tak rasa hati sebab dia tahu tu mak dia memang berat. Tapi menantu ni orang yang kita bawa dalam keluarga, dan kadang-kadang dia dibesarkan cara yang berbeza, ya, dan dengan itu kadang-kadang dia akan rasa mak mertua ni mungkin kasar atau bapak mertua cara bercakap. Kita Malaysia ni ada 14 buah negeri, termasuk kan, dan ada dialek, ada cara bercakap, ada cara tersendiri membesarkan anak. Jadi bila kita berkahwin rentas negeri ni, kita lagi pergi keluar negara lagi dah. Kat Malaysia, orang Negeri Sembilan kahwin dengan orang Kelantan, orang Johor kahwin dengan orang Kedah. Jadi ada isu-isu budaya dan cara kehidupan berkeluarga yang berbeza. Jadi yang selalu kita dengar ialah ibu mertua dengan menantu perempuan. Ya, jarang kita dengar ibu mertua atau bapa mertua dengan menantu laki-laki. Tetapi sebagai manusia, kita semua manusia dan ada ekspektasi masing-masing. Sebab itu yang juga kita bila anak berkahwin, kita tak galakkan. Sebab ini juga persepsi ataupun cara kehidupan di barat. Sebab barat tu jadi berkahwin, itulah keluarga kecil dia, nuclear family dia. Dia suami dan mungkin 1-2 anak. Dan itu yang telah menerap dalam masyarakat kita. Dulu kita extended family, keluarga kembang, di mana kadang-kadang satu rumah tu suami isteri tu dengan
anak yang dah berkahwin, hidup bersama. Dan kita juga banyak mendapat sokongan daripada keluarga kembang ini. Kadang-kadang bila kita kerja zaman dulu, mak ayah kita pergi ke sawah, pergi menoreh. Jadi ada ibu dia, nenek yang menjaga cucu di rumah, kadang-kadang mak saudara dan ada sepupu dan sebagainya. Tetapi hari ini bila perkara itu tidak berlaku, bila mereka berkahwin, mereka terus pindah ke rumah sendiri. Dan masa berjumpa mertua itu ialah kadang-kadang balik sebulan sekali atau sebulan 2 kali, bergantung kepada keluarga lah. Ya, ada juga yang kadang-kadang dia kata kita akan balik mengikut aturan berapa orang adik-beradik supaya mak ayah tu sentiasa ada orang yang mendampingi mereka pada hujung minggu. Jadi kadang-kadang tutur kata itu yang kadang-kadang anak menantu rasa mak kata aku ni muda, mak tak pandai masak. Kadang-kadang suami juga, tadi Datuk Naim dapat kita panjang lebar mengenai keganasan kepada isteri. Kadang-kadang suami juga tidak prihatin lah bagi saya. Kadang-kadang dia kata tak pandai lah, awak masak tak sedap lah. Dia kata mak saya masak sedap ni. Kadang-kadang kesian isterinya, dia penat lah berlumuk masak. Suami rasa sikit je, tak sama. Tak sama. Tak macam mak saya masak, tak sama. Dan sebagainya. Dan tu sebagai isteri dia manusia, dan wanita ini dia sangat sensitif. Dia kata dia dah cuba sedaya upaya dia, ataupun kadang-kadang bila dia mengadu kepada suami, dia kata mak kata begini begitu, dan dia akan cakap alah, dia kata awak tak payah risaulah, mak saya tu memang macam tu. Ataupun kadang-kadang kalau berhadapan, ada kes-kes yang saya kendalikan, dia kata mak mertua marah atau tegur dia, dan suami tak backup dia. Suami tak backup tu maknanya dia kecil hati sangat. Dia kata awak tak backup pun saya. Dan bagi dia suami melebihi ibu dia. Dan saya selalu menyatakan kepada anak menantu lah utamanya. Kita kena ingat yang kita kahwin ini adalah anak kepada ibu mertua kita. Yang dia kandung 9 bulan, dia lahirkan dengan susah payah. Dia besarkan sehingga dia boleh kahwin dengan kita. Itu perkara pertama yang kita nak ingat. Dan tentulah apa saja yang dikatakan oleh ibunya itu adalah perkara yang sangat penting bagi dia. Dan dia menghormati ibunya. Dan sebagai seorang isteri, kalau dimarah ibu mertua depan-depan begitu, tak perlulah minta backup suami. Memang tahu dan suami takkan backup. Sebab itu mak dia. Jadi bagi saya, ibu mertua juga sebagai ibu mertua, kita kena selalu beringat dengan tutur kata. Sebab nak jaga rumah tangga yang mawaddah warahmah ini, perlu menjaga semua perkara ini. Sebab tu saya selalu sebut kepada pasangan-pasangan yang berkahwin, apa suami kita cakap dengan mak dia ataupun berbual dengan ibu dia, kita tak payah masuk campur. Dan apa yang ibu mertua, mak kita cakap kat kita pasal suami kita pun kita tak payah sampaikan kepada suami kita. Kita cuma sampaikan perkara yang baik-baik supaya hubungan kekeluargaan itu tidak terjejas. Jadi kadang-kadang kita sangat memikirkan emosi kita. Tetapi saya tak dapat nafikan, ada banyak kes yang saya kendalikan berakhir dengan perceraian. Sebab itu orang Melayu kata sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Sebab kata-kata itu dah terkeluar, nak tarik balik. Terlajak perahu boleh ditarik, terlajak kata tak boleh. Dan itu akan menjadi ingatan. Dan sebagai wanita ni dia simpan. Dia punya emosinya tertekan kerana dia kata terdengar-dengar suara ibu mertua cakap dia begini begitu. Dan saya pernah cerita mengenai kes dia seorang anak tidak sah taraf yang kemudiannya berkahwin. Walaupun masa nak kahwin tu mak mertua tidak berkenan. Mak mertua kata tak payahlah sebab dia quote unquote keturunan tidak baik. Yang ini yang saya rasa bagi sangat masalah. Bukan salah anak itu dia dilahirkan tidak sah taraf. Jadi bila ibu mertua sudah ada pandangan sedemikian, tapi suami ni cekal hatinya, dia kata tak apa, itu bukan salah dia, saya nak teruskan perkahwinan. Tetapi apabila lepas 3 tahun kahwin dan dalam satu semasa berada di rumah ibu mertua, berlaku satu pertelagahan. Pertelagahan ni macam
berbalas mulut lah ya, bercakap. Dan kemudiannya bila menantu tu pergi masuk ke dalam, dia terdengar mak mertua cakap kepada suaminya, dia kata, itulah kamu tak dengar cakap aku, kan anak haram tu macam tu lah. Jadi menggores hati, sedangkan itu bukan salah dia. Jadi saya merasakan bahawa dalam kehidupan berkeluarga, kita mesti selalu beringat bahawa menantu ini adalah anak orang yang kita terima sebagai sebahagian daripada keluarga kita. Terima dia seperti anak kita, tetapi dalam masa kita menjalani kehidupan berkeluarga itu, kita tak boleh anggap dia seperti anak kita, sebab anak kita akan sentiasa memaafkan kita. Tapi ada juga anak-anak yang tak memaafkan ibu bapanya. Saya ada beberapa kes di mana sampai ke tahap bahawa anak ini mengatakan, saya tak akan maafkan bapak saya. Saya tak akan maafkan dia. Saya kata, itu bapak kamu, maafkan dia, kerana apapun kesalahan yang dia pernah lakukan, dia tetap bapak kamu. Dan seorang anak yang menafikan itu bapak dia, itu ibunya, bagi saya, dan kita dah ada hadis ni, menafikan nasabnya, itu dia tak masuk syurga. Kesalahan dan kesilapan yang dilakukan itu di antara dia dengan Allah, dan Allah sentiasa akan meniati perkara yang kita buat, perkara yang kita kata dan sebagainya. Itu dosa pahala kita masing-masing. Jadi dalam kehidupan berkeluarga, bila dia merasa kecil hati dengan mak mertua, sebagai anak menantu, nasihat saya ialah tak payah kecil hati dengan mak mertua, tak payah kecil hati dengan bapak mertua. Dia macam ibu kita juga, ya. Jadi kalau kita tak ada hak untuk kecil hati dengan ibu dan bapa kita, maka tak perlulah kita kecil hati dengan mertua, kerana itu ibu dan bapa suami kita. Saya terima kasih Prof. Dato'. Menantu lelaki selalu dengan bapa mertua ni tag team, boleh pergi mancing pun kadang. Sama. Kadang-kadang kancing tu tak boleh tu. Kadang-kadang anak menantu rasa, baik suamiku dengan bapaku. Okey, dan bimbang juga mereka tu. Ada agenda takut juga ya. Okey, dan ada soalan sahabat kita tadi tinggalkan dengan soalan, adakah dikatakan anak derhaka bila anak yang nak ambil tindakan melakukan penderaan atau kezaliman oleh bapanya sendiri? Kita nak minta Yang Mak Arif dulu, kejap lagi kita nak minta pandangan Prof. Dato', apa yang anak-anak ini boleh lakukan? Okey, Yang Mak Arif. Terima kasih Faiz. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Yang bermaksud, barang siapa yang melihat berlakunya sesuatu kemungkaran. Dalam konteks ni kan Faiz, kepada yang saudara yang bertanya tadi, maknanya seorang anak yang melihat kejadian penderaan yang dilakukan oleh bapa terhadap ibu anak itu sendiri. Jadi penderaan ini Faiz adalah merupakan satu kemungkaran. Kemungkaran ni maksudnya apa saja perbuatan dan tindakan yang berlawanan dengan yang diajar dan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Jadi Islam, Allah SWT tidak pernah mengarahkan mana-mana hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zalim terhadap hamba yang lain. Jadi perbuatan penderaan tadi itu adalah merupakan satu kemungkaran yang dilihat oleh anak tadi. Jadi apa Nabi SAW ajar? Maknanya kalau seseorang melihat kemungkaran itu, falyughayyiru. Ini Nabi SAW nasihatkan kita, saudara yang bertanya, maka hendaklah kamu ubah. Maknanya kan, kalau nampak kemungkaran tadi tu, kena cuba untuk ubah daripada kemungkaran itu tidak berlaku. Sama ada dengan apa Nabi SAW? Dengan biyadihi, dengan kekuatan kuasa yang ada pada dia. Ini pada mana-manalah, kalau contohnya kan Faiz, kalau kata pemerintah, kan, kalau ada kuasa yang diberikan mahkamah contohnya, ada kuasa yang diberikan, okey, maka boleh
melakukan perubahan. Contohnya mahkamah boleh keluarkan satu perintah injunksi melarang daripada perbuatan penderaan itu berlaku daripada suami kepada isteri. Kemudian Nabi kata sama ada dengan kuasa atau wabilisanihi, dengan lidahnya, ataupun lidah ni dengan nasihat lah. Maknanya kalau anak tadi nampak berlakunya kemungkaran yang dilakukan oleh bapa dia tadi itu, maka dia tegur. Maknanya kan Faiz, diam ni kemudian Nabi kata au biqalbihi, dengan hatinya. Maknanya dia lahirkan perasaan kebencian tadi tu, okey, dalam hati dia, okey. Dan Nabi kata wazalika adhaful iman. Maknanya kalau diam, tanam perasaan benci atas perbuatan yang dilakukan oleh bapa tadi terhadap ibu dia, maka itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kalau begitulah Faiz kedudukannya, maka dalam itu yang diajar oleh Rasulullah. Kemudian dalam Al-Quran pun Allah disebut wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu jadi umat yang terbaik, Faiz. Umat yang terbaik ini, saudara yang bertanya soalan tadi, iaitu apa? Itu satu umat yang sentiasa menyuruh ke arah kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Dan kalau anak tadi tu Faiz, bila dia nampak kemungkaran yang dilakukan oleh bapa, proses penderaan tadi, jelas apa yang saya quote daripada Quran dan hadis tadi tu menjelaskan kepada kita bahawa perbuatan penderaan tadi tu perlu dihentikan. Kezaliman yang berlaku ke atas isteri, ibu tadi tu dihentikan dengan 3 cara tadi. Hakikatnya maknanya tak boleh nak didiamkan. Okey, sekarang kan Faiz, bapa dia pula kata dengan dia, kalau kau nak jadi anak yang soleh atau nak jadi anak yang solehah, apa-apa saja yang kau nampak ayah buat pada ibu kau, senyap. Jangan beritahu. Jangan beritahu sesiapa, jangan buat laporan apa-apa, tengok saja kalau nak jadi anak yang soleh. Nabi SAW menyebut la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk, termasuklah ibu dan bapa, pada suruhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai maksiat kepada pencipta, iaitu Allah SWT. Jadi perbuatan penderaan tadi tu Faiz yang dilakukan oleh bapa terhadap ibu tadi itu adalah merupakan maksiat kepada Allah SWT. Jadi seorang anak tadi, dia tidaklah ketika itu wajib untuk mendengar arahan, dan tidaklah dia menjadi anak yang talih ataupun anak yang derhaka disebabkan dia tidak mendengar arahan ayah dia supaya tidak membuat laporan apa dan sebagainya. Cuma of course lah Faiz, yang bila kita sebut dalam konteks anak dengan bapa tadi, seboleh-bolehnya, bagi menjaga keharmonian keluarga tadi, maka anak tadi tu kena main peranan untuk menasihati bapa tadi. So untuk dia nasihat bapa dia tu tak jadi salah Faiz. Tak, cuma nasihat tu biarlah dengan cara yang baik. Sebagai seorang anak, dia ada cara untuk menasihati bapa tadi. Hakikatnya apa yang dilakukan oleh bapa tadi tu, itu adalah merupakan satu kemungkaran yang tidak boleh didiamkan oleh anak tadi. Dalam konteks undang-undang jenayah Faiz, perbuatan zalim yang dilakukan oleh suami terhadap isteri tadi itu adalah merupakan satu kesalahan. Contohnya di bawah Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam ni Faiz, dia menjadi satu kesalahan pada mana-mana suami yang melakukan keganasan fizikal terhadap seseorang isteri tadi. Yang ini juga merupakan satu kesalahan Faiz di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Jadi oleh kerana ia ni dianggap satu kesalahan di bawah undang-undang Faiz, mana-mana pihak, tak kiralah anak ke siapa Faiz, kalau dia nampak perbuatan keganasan rumah tangga itu berlaku terhadap ibu, sebenarnya di bawah undang-undang dia kena wajib untuk dia melaporkan perbuatan penderaan tadi. Sebab kalau dia tidak mampu untuk memberhentikan perbuatan zalim yang dilakukan oleh bapa dia tadi, maka dia perlu dapatkan bantuan daripada pihak yang berautoriti.
Sebab tu saya katakan tadi tu, sebelum nak buat laporan, kalau boleh sebaik-baiknya ambil pendekatan untuk nasihatkan bapa tadi itu supaya jangan meneruskan perbuatan zalim memukul ibu tadi. Jadi tak timbul persoalan di sini tuan saudara yang bertanya soalan tadi itu ataupun saudari yang bertanya soalan. Kalau dia mengambil pendekatan, tidak boleh dia dianggap sebagai anak yang derhaka. Sebab yang penting Tuan Faiz ialah kita tidak mahu berlaku sebarang penderhakaan terhadap pencipta, yakni Allah SWT. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada nama istilah ketaatan kepada sesiapa pun, hatta kepada ibu dan bapa, dalam keadaan ketaatan tadi itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai maksiat kepada pencipta. Jadi melihat, kalau katakan diarahkan oleh bapa tadi itu supaya jangan buat laporan, jangan masuk campur dan sebagainya, tengok saja, diam saja, duduk di situ, jangan buat apa-apa, itu bukan perbuatan seorang anak yang soleh. Seorang anak yang soleh dia kena berusaha untuk berhentikan perbuatan itu. Sebab tu saya kata hadis Nabi tadi tu baik. Unsur ka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu. Dalam konteks ini, bantulah ayah kamu yang menzalimi dan ibu kamu yang dizalimi tadi. Bantu bapa tadi tu, kalau dia tak mampu memberhentikan perbuatan keganasan tadi tu, maka dia kena cari jalan lain. Maknanya kita ada dalam undang-undang, ada cara bagaimana kita nak memberhentikan perbuatan keganasan ayah tadi. Kalau perbuatan itu kan Faiz berterusan, jadi anak tadi tu kena ambil tindakan segera sebelum terjadinya kejadian-kejadian yang kita bincang malam ni. Janganlah sampai ibu tadi tu dibunuh. Baru kita nak menyesal dan sebagainya. So kena ambil tindakan awal untuk memberhentikan perbuatan yang zalim tadi tu. So kesimpulan dia Faiz pada soalan tadi, lepas saya jelaskan tadi tu, maka saya tidak beranggapan, pada pandangan saya tidak beranggapan bahawa anak tadi itu dianggap sebagai anak yang derhaka. Saya terima kasih Ahmad Arif dan minta di hujung ini mungkin penjelasan sikit Prof Datuk berkaitan dengan anak-anak yang nak buat laporan, sama ada mereka melihat penderaan dalam keluarga, ibu dan ayah, dan ataupun mereka sebagai mangsa dera, macam mana pula mereka nak bela diri sendiri ni, mereka masih kecil, takut pastinya. Mungkin Prof Datuk. Dia sebenarnya isu keganasan rumah tangga dan juga penderaan pada anak ni memang perkara yang bagi saya complicated tu, sebab ia orang yang sepatutnya melindungi dan menjaga keluarga itu adalah orang yang menyakiti dan menganiaya keluarga. Jadi dia menjadi sesuatu yang sangat rumit, terutamanya jika katalah kalau bapa yang menjadi pendera dipukul ibu, pukul anak, kadang-kadang anak duduk belakang pintu tengok ayah pukul mak, dan ini akan memberi kesan yang sangat lama kepada anak tersebut. Jadi saya ada beberapa kes yang memang saya kendalikan, yang mana kita tengok sendiri kesan itu kepada anak. Dan sampai seorang anak pada masa itu dia berumur 17 tahun. Dia kata, sebab dia cerita kepada saya bahawa ayah tu ketika marah baling telefon dekat mak, kemudiannya membaling pisau kepada ibu, dan dia yang pergi, dan pisau itu lalu di lengannya. Ada dia tunjuk parut kepada saya. Dia kata, dan kalau ayah buat sekali lagi seperti itu, saya akan bunuh ayah. Saya macam, wah, saya kata jangan begitu. Jadi maknanya walaupun ibu dah buat laporan polis dan sebagainya, kita yang mendengar ini rasa sangat ngeri. Jadi wahai para suami yang ada kat sana yang mendengar program kita ini, kalaulah kita ini salah seorang daripada bapa yang sedemikian, saya rasa inilah masa, ambillah peluang, pergilah mendapat bantuan. Maknanya kalau tak boleh kawal emosi sampai mencederakan anak dan isteri, minta bantuan, pergi ke hospital, dapat bantuan kaunseling dan psychiatric help. Sebab bagi saya, orang yang memukul anak dan isteri ini adalah orang yang ada masalah
dalam diri dia, masalah di kepalanya itu, kerana dia sepatutnya tidak berbuat demikian. Dan orang yang selalu demikian ini, bagi saya kadang-kadang anak itu membesar dengan rasa sangat marah. Kalau anak perempuan, dia sampai kata saya tak akan kahwin sebab saya takut kahwin dengan orang macam bapak saya. Ini perkara pengakuan yang anak buat. Jadi saya rasa kita kena ambil pelajaran. Jadi anak kalau dia nampak ikut orang umur, bagi saya masa dia kecil memang dia tak berani. Tapi kita ada talian bantuan. Kita boleh dial 999 sajalah. Sekarang ni semua orang ada handphone, ada alat. Kita tak ada phone pun lah. Dulu memang nak kena pergi ke beratur siap. Beratur nak buat panggilan telefon emergency dan sebagainya. Sekarang semua orang ada handphone. Tambah pula musim PKP ni, anak-anak ada dibekalkan telefon kerana nak guna belajar. Talian. Jadi gunakan telefon tu. Kalau perkara itu berlaku tak apa. Dial 915 999 tu cakap ayah tengah pukul mak. Dan mesti ada orang yang akan dapat membantu di situ. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah kalau ayah atau abang atau pak cik atau datuk, ni tak boleh dinafikan, yang membuat perangai-perangai tertentu kepada kita sebagai anak perempuan, sebagai cucu perempuan, sebagai adik perempuan atau kakak perempuan. Jadi kita kena tahu bahawa perkara-perkara ini tak sepatutnya mereka lakukan. Dan mesti berani. Kalau cakap kat mak, saya juga nak sebut banyak kes sumbang mahram. Bila anak perempuan itu cerita dekat ibu kadang-kadang tutup telinganya atau memarahi anak tersebut. Dia kata tu salah anak. Ini sindrom wanita yang suaminya menyukai anak. Jadi kita tak nafik. Jangan pergi kepada ibu. Kalau ibu dah nampak tanda-tanda dia seperti tidak mahu mempercayai, pergi cari mak saudara, pergilah cari kepada orang yang boleh dipercayai dan buat laporan polis. Bagi saya tak ada salahnya. Sebab Datuk Naim tadi sebut boleh kita menasihatkan ayah. Tapi dalam banyak kes, bila anak cuba nak kata ayah jangan buat macam ni pada mak, anak tu pun kena juga. Ada anak yang dibaling, dia cuba selamatkan ibu, dia juga dipukul dan dibaling ataupun dicederakan oleh ayah. Itu perkara. Kalau ayah tu memang tak boleh dah tak makan nasihat, tak perlu cakap apa-apa, senyap dan kemudiannya buat laporan polis. Sangat penting membuat laporan polis sebab kita tak nak sampai berlaku kematian. Itu perkara yang sangat penting. Dan banyak kes kita dapati bahawa perkara itu dah lama berlaku tapi tidak dilaporkan kepada polis dan anak-anak merasa takut. Yang ini sangat kita sedihlah. Dan satu lagi ialah jika ia adalah perbuatan-perbuatan seksual. Dia dah mula rabun anak tu, dia dah mula masuk malam-malam waktu anak tidur. Kadang-kadang anak tu kata dia nampak ayah buka pintu masuk, duduk di katil dia dan usap-usap kaki dia. Dan ini bagi saya bukan normal. Ayah tak masuk bilik anak gadis dia waktu malam. Dan sebagai seorang isteri juga, saya rasa seorang ibu itu perlu lihat mana pula pergi je tengah malam ni hilang, pergi tengok suami pergi mana tengah malam. Jangan penat benar dulu sampai tak sedar diri. Dan bagi saya sangat penting memerhatikan. Dan bagi saya ibu tidak ada salahnya anak perempuan tidur dalam bilik dia, selaklah pintu, kunci pintu daripada dalam, dan itu lebih selamat bagi anak tersebut daripada membiarkan pintu tidak terkunci. Dan ini bagi saya, buatlah laporan, cari orang yang boleh dipercayai untuk membawa anak-anak ini ke balai untuk membuat aduan. Dan saya juga berharaplah polis dari segi itu, kalau anak tu takkan saja-saja bawa cerita pergi ke balai. Ini bapa dia, ini abang dia, ahli keluarga dia. Tentu dia ada rasa malu, tetapi dia perlu selamatkan situasi itu. Jadi pihak polis, saya tahu, ambillah laporan itu secara serius dan kemudian hubungi JKM. Biasanya mereka akan hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk sama-sama mengatasi
masalah sebelum dia menjadi lebih buruk. Dan kalaulah sebab saya berada di Suakam, kalau dia pergi buat laporan polis kata nantilah kita akan buat siasatan, dia tak panggil pun untuk buat siasatan, bolehlah mengadu kepada Suakam. Tidak ada masalah. Kalau tindakan itu tidak dibuat, kami akan meneruskan, akan mengambil tindakan-tindakan tertentu. Tidak ada masalah. Terima kasih Prof. Datuk. Kita harap penjelasan hari ini dapat nak bagi apa yang paling penting kita nak wujudkan adalah ilmu dan kesedaran kepada pendengar kita, kepada ahli masyarakat, agar semua orang faham tentang negara berperlembagaan ini. Ada undang-undang yang mengawal ahli masyarakatnya, ahli dalam negara ini, dan semua orang dilindungi sama rata. Okey, ada hak yang sama rata terhadap undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Inilah yang kita nak kongsikan dalam perkongsian dari hati, agar tiada yang ditindas dan tiada kezaliman yang tak dapat keluar dari insya-Allah. Apa pun, terima kasih banyak pada dua orang tamu kita. Kembali bersua April nanti insya-Allah sebelum kita masuk Ramadan. Kepada semua sahabat pendengar, terima kasih yang menonton dan berkongsi pandangan serta dapatkan ilmu. Tekan button share. Semoga panjang lagi ilmu ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Yang Ma'arif, Prof. Datuk, untuk perkongsian kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dari hati 2 minggu dari sekarang. Itu kira yang terakhir sebelum Ramadan lah, insyaAllah. Apa pun, terima kasih banyak. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selain hanya namamu,
cerita warna pagi Dengarkan. Kita kena juga satu ketika untuk melihat pihak-pihak berkuasa agama negeri, kerana hukum syarak di negeri ini dia berkaitan antara satu institusi agama negeri dengan satu yang lain. Misalnya dia berkaitan rapat dengan kuasa majlis dalam hukum syarak, dia menentukan polisi apa perkara-perkara yang hendak dipinda, hendak diterima sebagai satu. Kedua, identitinya iaitu Jabatan Mufti. Jadi Jabatan Mufti juga di antara jabatan yang penting dalam menentukan hukum syarak. Contohnya sekarang ni, COVID ni. Kita dah setahun lebih dah berada dalam suasana pandemik COVID ni. Hari ni Jumaat kan. Tak semua orang